So, skuad senior Harimau Malaya akhirnya telah memulakan era baru under kendalian coach Kim Panggon dengan kemenangan ke atas Filipina dengan jaringan 2-0. Tapi di sebalik kemenangan pertama under Kim Panggon ni, masih ada lagi peminat-peminat yang kurang berpuas hati dengan performance certain player yang ada dalam skuad kali ini, sampaikan ada player yang disuruh bersara terus dekat peringkat antarabangsa. So, untuk video kali ni, jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam match ni sampaikan player tersebut disuruh untuk bersara. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Alright, sebelum aku jump into the topic, izinkan aku untuk promote sikit first merchandise keluaran A2N Studio. Korang tengok jersey yang aku pakai ni ini adalah jersey full sublimation pertama yang akan dikeluarkan oleh A2N Studio. Dan macam yang aku pernah cakap dalam review jersey aku sebelum ni, aku adalah seorang yang agak cerewet lah kalau kata benda-benda yang berkait dengan pembuatan jersey full sublimation macam ni. Sebab itulah walaupun menerima permintaan yang agak ramai juga daripada peminat-peminat A2N Studio untuk aku open order baju-baju A2N Studio yang aku pernah pakai sebelum ni, tapi atas sebab aku sebenarnya masih lagi tercari-cari design yang terbaik, material baju yang superb macam ni, serta yang paling penting sekali, harga jersey yang takkan membebankan korang. So, pre-order untuk jersey super special first edition keluaran A2N Studio ni dah buka dah pun, dan sebagai penghargaan kepada korang semua yang dah support aku selama ni, A2N Studio untuk giveaway kali ni sedang mencari 2 orang pemenang bertuah yang terpilih untuk memenangi jersey ni. Tapi korang kena make sure korang follow syarat-syarat yang aku dah tetapkan, dan link untuk pembelian jersey ni aku akan share dekat bahagian description nanti. Kalau kata korang berminat, make sure korang semua macam biasa check it out. Okay, kita back to the topic mengenai perlawanan Malaysia menentang pasukan Filipina. Sebelum perlawanan ni geng, sebenarnya Kim Panggon dah drop 3 orang player, which is 2 daripadanya adalah nama-nama yang aku sangat-sangat excited untuk tengok menyarung jersey skuad kebangsaan, iaitu Syarul Nazim serta Hong Wan. Dan fakta menarik mengenai game ni, 5 pertemuan terakhir antara Malaysia menentang pasukan Filipina sebenarnya berakhir dengan keputusan seri. Cuma 2 gol je yang terhasil sepanjang tempoh tu, dan majoriti player-player yang ada dalam first 11 yang diturunkan pada malam tersebut sebenarnya pernah ataupun masih lagi beraksi dalam Liga Malaysia. So, senang cerita, ada antara diorang ni sebenarnya dah masak dengan gerakan-gerakan player dalam skuad Harimau Malaya. Untuk line up skuad Harimau Malaya, Kim Panggon masih lagi berpegang teguh kepada formasi yang telah ditetapkan dalam F30, iaitu 4-3-3, dengan kali ini menurunkan single pivot dekat bahagian tengah di posisi number 6 yang diisi oleh Syamikuti Abah. Manakala di bahagian pertahanan pula, as expected Dion Kus akhirnya dapat peluang untuk beraksi dekat favourite position dia dekat bahagian kanan. Tapi surprisingly, Khuzaimi PE, player yang dipanggil untuk menggantikan Syami Safari hari itu, mendapat kepercayaan daripada Kim Panggon untuk bergandingan bersama dengan Syarul Saad dekat bahagian centre back. Dan ini sebenarnya merupakan kali pertama Malaysia menurunkan centre back yang berkaki kiri sejak kali terakhir zaman kegemilangan Fazli Sas dulu. Masuk je perlawanan ni dalam first half, player-player Malaysia seolah-olah kena rasuk. High tempo, high intensity. Korang boleh nampak waktu diorang melakukan high pressing, player-player Filipina ni seolah-olah tak diberi muka langsung untuk dapat pegang bola dengan lama. Selain daripada tu, kalau kata kita tengok pula dari fasa build up from the back dengan kembalinya Fariza Marlias, ball playing goalkeeper dalam pasukan, pemain-pemain Malaysia sebenarnya sangat-sangat tenang walaupun ditekan tinggi oleh player-player Filipina. Dan yang paling aku impress sekali adalah performance yang ditunjukkan oleh Khuzaimi PE. Walaupun ini cuma merupakan caps kedua dia bersama dengan skuad Harimau Malaya, tapi dia telah menunjukkan ketenangan dia apabila memiliki bola, selain daripada bijak untuk mematahkan serangan pihak lawan dekat bahagian kiri. Untuk bahagian midfield pula, korang boleh nampak betapa gandingan antara Syamikuti Abah, Safiq Rahim dan juga Kogile Suara ni saling melengkapi bagi aku. Sebab apa? Syamil merupakan pure number 6 yang akan protect back 4 pasukan Malaysia, manakala Kogile Suara pula adalah box to box midfield yang seolah-olah tak ada jantung sampai second half kau boleh nampak dia sentiasa berlari atas padang. Selain peranan general yang ditunjukkan oleh Safiq Rahim, yang mana dia bijak untuk melakukan hantaran serta mengawal tempo perlawanan. Dan itu jugalah sebab kenapa sebelum ni aku pernah cakap waktu zaman Tan Cheng Ho dulu, kita sebenarnya sangat-sangat perlukan seorang pure number 6 dalam pasukan, selain seorang general yang akan kontrol pergerakan player-player dalam pasukan. Untuk gol-gol yang terhasil dalam match ni, gol pertama daripada Ahyar
Rashid ni aku boleh kata typical movement lah daripada Ahir Rashid. Sebab apa kita tahu? Dia memang merupakan seorang player yang sangat-sangat licik dalam kotak penalti. Kalau kata tak dapatlah penalti, dia boleh melakukan percubaan macam tu. Dan movement dia untuk menewaskan right back pasukan Filipina malam tu memang cukup-cukup superb. Carly Dimuga mesti kecewa apabila Filipina concede gol macam tu. Itu cerita gol pertama. Untuk gol kedua pula, kita seolah-olah dihidangkan persembahan skuad Tan Cheng Ho waktu zaman 2018 dulu. Sebab apa movement towards that goal memang cukup-cukup cantik. Bermula dengan Arif Aiman yang bijak untuk melepaskan Safiq Rahim. Sebelum Safiq sendiri melakukan satu hantaran mencari Syafiq Ahmad yang dah run into the space. Satu benda yang kita takkan dapat lah kalau kata Lord masih lagi beraksi untuk skuad Harimau Malaya. Itu satu persembahan yang cukup-cukup menghiburkan kita semua waktu first half. Sebab selain daripada 2 gol menerusi Ahir Rashid, sebenarnya Syafiq Ahmad, Kokile Suara serta Ahir sendiri ada peluang untuk melakukan hat-trick. Banyak peluang-peluang yang kita dapat waktu first half tapi kita gagal untuk convert. Tapi sebaliknya pula yang berlaku waktu second half, ramai sebenarnya yang cakap Malaysia dah start being Malaysia waktu second half. Dengan kemasukan player-player macam Liridon dekat bahagian tengah menggantikan Safiq Rahim, Kim Panggon seolah-olah memberi peluang sinar baruah kepada player-player Filipina untuk bangkit. Sebab apa? Dengan adanya Liridon dekat atas padang, dia memang kill the tempo, bunuh terus rentak yang kita ada waktu first half. Dan kemasukan dia ni juga satu turning point lah untuk player-player Filipina bangkit. Aku sebenarnya tak suka sangat nak condemn player-player yang mewakili skuad negara ni, tapi kalau kata dah banyak sangat kau miss pass, bola kau boleh release awal kepada teammate yang ada dalam jarak 5 meter pun kau hold, yang end up kau hilang bola tu. Itu belum cerita Kim Panggon sendiri bangun untuk jekah Liridon dalam perlawanan tersebut. Dan tahap buruknya performance Liridon dalam match ni sampaikan Aidil yang masuk waktu second half pun seolah-olah terikut rentak yang ditunjukkan oleh dia. Dan Aidil sendiri cuba untuk menjadi Liridon 2.0 tapi dekat bahagian belakang. So, as a conclusionnya guys, kemenangan ke atas pasukan Filipina ni kita anggap satu kemenangan moral lah untuk skuad Kim Panggon. Selain penting untuk menaikkan ranking skuad kebangsaan, memandangkan pasukan Filipina ada ranking yang jauh lebih baik daripada pasukan kebangsaan kita. Dan untuk korang yang duk sakit hati dengan performance yang ditunjukkan oleh Liridon, Sumarez serta Aidil Zafwan, sampaikan ada yang cakap Aidil ni cukup-cukup dah boleh bersara daripada skuad kebangsaan. Nasihat aku satu je, korang relax dulu, bagi muka dulu untuk player-player ni, kau bagi peluang kepada Kim Panggon untuk kenal player-player yang dia panggil. Sebab apa aku percaya the next 2 match menentang pasukan Singapura serta Albirex Niigata nanti merupakan perlawanan yang akan menentukan masa depan sama ada diorang ni akan terus dipanggil lepas ni ataupun tak. Dan yang paling penting sekali, korang kena ingat semalam tu yang main bukan Liridon tapi Lidiron. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang kemenangan pertama Malaysia di bawah kenalian Kim Panggon ni? Dan masih wajar ke Kim Panggon bagi peluang kepada Liridon, Aidil serta Sumarez untuk beraksi dalam skuad Harimau Malaya dalam match-match lepas ni? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, geng. Assalamualaikum.